Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Para penonton yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi pada minggu ini. Kita sambung pengajaran kita pada minggu lepas berkenaan dengan hak-hak jiran yang wajib ke atas orang yang beriman terhadap jirannya. Sama ada jiran itu merupakan jiran orang yang Islam, orang Islam ataupun orang yang non-Muslim ataupun saudara mara kita. Kita telah pun beritahu dan berkongsi kepada anda sekalian tentang beberapa hak jiran yang perlu kita mainkan. Kemudian seterusnya hak jiran ialah untuk kita berkongsi kegembiraan bersamanya yang telah dikumpulkan oleh para ulama kita. Sebagai seorang jiran, kita juga ambil berat dan peduli tentang jiran kita, sama ada dalam keadaan mereka itu suka ataupun duka, dan sekiranya mereka gembira kerana ada perkara-perkara yang menyebabkan mereka gembira. Sebagai contoh, salah satu anggota jiran kita dinaikkan pangkat, dia promoted dalam pekerjaan, maka kita harus menzahirkan juga rasa gembira kepadanya dengan ucapan tahniah, mari kita belanja makan, open table dan sebagainya, buat macam tu. Itu yang dimaksudkan kita berkongsi tentang kegembiraan. Yang seterusnya ialah kita berkongsi kesedihan. Kalau di antara jiran-jiran kita ada yang mengalami musibah, ada yang ditimpa kemalangan, maka kita wajib untuk sekurang-kurangnya ucapkan takziah kepadanya. Kita memberikan kata-kata semangat dan harapan kepada jiran kita. Kita menziarahi sekiranya mereka sakit, dan jangan ziarah kalau mereka kena kuarantin. Itu sahajalah dia punya stand kita. Dan seterusnya ialah kita menyahut jemputan mereka. Kalau mereka jemput kita dalam acara-acara keramaian, sebagai contoh ada majlis doa selamat kerana mungkin baru dapat bayi atau dapat baby, maka kita sebagai jiran yang tinggal dekat jangan tak pergi, kerana secara umumnya walimah ataupun jemputan saudara kita, saudara se-Islam kita, kalau jemput kita sama ada majlis kahwin ataupun kenduri kendarat, kita wajib kerana siapa yang tidak sahut walimah maka dia telah mengingkari ataupun dia telah berlaku dia telah mengingkari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam sebuah hadis, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah mengingkari Abul Qasim, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebolehnya kita pergi dan meraikanlah majlis-majlis yang mereka jemput kita. Apatah lagi kalau majlis-majlis itu merupakan majlis yang besar, contohnya majlis perkahwinan yang dilakukan oleh jiran kita. Kita sebagai orang yang tinggal dekat takkanlah kita tak hadir. Bukan itu sahaja, sebagai jiran sepatutnya kita offer untuk nak berikan apa-apa bantuan. Kalau mungkin kita boleh berikan bantuan dari sudut kaki tangan, berikan manpower kalau nak tolong angkat-angkat barang, ataupun ada ekstra kerusi meja boleh berikan kepada mereka, atau ada pakaian-pakaian basah ke, ada kain-kain basah yang perlu mereka. Yang penting kita offer dan kita tanyakan kepada mereka. Itu akan memupuk semangat kejiranan dan kasih sayang di antara jiran. Kemudian ziarah kalau ada perkara-perkara yang berlaku ke atasnya, ini juga sama dengan poin-poin yang sebelumnya. Seterusnya adalah untuk kita bersabar di atas kalau jiran kita itu dia jiran yang tak baik, dia menyakiti kita sebagai orang yang tinggal dekat dengan dia, kita jangan balas dengan kejahatan. Kerana prinsip di dalam Islam, segala keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Keburukan itu harus dibalas dengan kebaikan. Semoga kemudaratan itu akan terangkat. Keburukan itu akan pergi, akan hilang sedikit demi sedikit. Kalau api dibalas dengan api, maka akan membaralah api tersebut. Akan tetapi Nabi dah ajar panduan daripada Islam. Nabi ajar kalau kita dapat jiran yang tak baik, nasib kita tak baik, dapat jiran yang lukakan hati kita, sakitkan hati kita dengan perbuatan dia ataupun dengan percakapan dia, maka Nabi suruh kita sabar. Ya, sebagai contoh berlaku
dalam zaman Nabi ada seorang sahabat ini mengadu kepada Nabi tentang jirannya ini berlaku tak baiklah, sentiasa mengganggu dia melalui percakapan, suka sakitkan hati dia. Maka Nabi jawab balik, pulanglah dan sabar. Kemudian hari berikutnya datang lagi seorang sahabat tu, datang lagi, Rasulullah, dia kacau aku lagi, dia kacau ahli keluarga aku lagi. Maka Rasulullah jawab apa? Sabarlah, pulang. Nampak? Ini dah 2 kali Rasulullah suruh sabar dan pulang, insya-Allah ada kebaikan. Kemudian ketiga kali seorang sahabat tu datang mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, tak boleh jadi jiran aku ni asyik sakitkan hati aku aja, apa yang aku harus buat Tuhan? Rasulullah kata apa? Pulanglah, sabar, pulanglah, sabar, ada kebaikan. Yang keempat kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dah nasihat, Rasulullah kata kalau kamu nak berikan teguran kepada jiran dengan mungkin percakapan dia tak boleh buat, kamu create attention atau attract attention public, iaitu dengan melakukan apa? Kau campaklah barang-barang kamu di luar jalanan. Kemudian bila orang-orang tanya, kau dah kenapa ni campak-campak barang kat luar? Kau bilanglah bahawa ini disebabkan jiran aku menyakiti aku. Lama kelamaan orang tersebut buat apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dia pun balik ke rumah, dia ambil barang-barang dia, pakaian-pakaian dia campak dekat luar. Supaya nak create attention. Maka bila masyarakat sedar ataupun orang kampung tengok apa yang berlaku ni, apa cerita, maka dia cakaplah, oh sebenarnya jiran aku ni sakiti hati aku, jadi aku tak boleh tahan lagi, aku tak tahu di tempat mana untuk nak mengadu. Lama kelamaan jiran tu pun keluar dan kata, baiklah, mulai hari ini kau tak perlu nak risau, aku tak kacau kau lagi. Tuan-tuan dan puan, ini sebagai contoh pendekatan yang nasihat diberikan kepada seorang sahabat tadi. Dan kita tak bolehlah nak ikut pakai bulat-bulat lah, jangan campak periuk belanga kita kat luar pula kan, nak create attention kan. Ataupun jangan kita viral kalau sekarang ini kita zaman nak create attention, kita viral kan. Kita ambil video senyap-senyap, kita tengok ambil jiran kan, dia tak akan habis tuan-tuan dan puan. Itu akan lagi api dengan api akan gaduh. Sebab itu Nabi pesan kepada sahabat tadi, sabar. Dah 2-3 kali kata sabar balik pulang, sabar balik pulang dan sabar. Kerana sabar ni ganjarannya banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak membina kekuatan dalaman kepada sahabat dan kepada umat. Sebab itu kita harus sabar di dalam apa sahaja ujian yang sedang kita hadapi. Contohnya kita sedang menghadapi keadaan yang ketidaktentuan, ketidakselesaan, kerana hari demi hari ada sahaja perubahan-perubahan yang berlaku dalam hidup kita ini disebabkan wabak COVID-19 ini. Maka yang dituntut sebagai orang yang beriman adalah kesabaran, kerana innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah, orang-orang yang sabar ni Allah akan berikan ganjaran tanpa hisab. Maknanya ganjaran dia tidak ada skill, banyak. Jadi Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang sabar. Jadi orang yang sabar mungkin dia dah plan untuk nak keluar negeri dalam cuti Mac ini, tetapi dia perlu tangguhkan, dia perlu cancel, mungkin rugi dari sudut duit hotel ke, duit penerbangan. Maka sabar, kerana ada lagi perkara-perkara yang besar mungkin akan berlaku kepada kita. Dan bila kita dah praktis untuk sabar, insya-Allah kita akan mengharungi ini bersama. Sabar, kerana semua perkara terjejas kan, penularan virus ini bukan sahaja diri kita, bukan sahaja cara hidup kita, tetapi terjejas bukan sahaja kepada orang-orang yang sakit terkena wabak, tetapi orang yang tak terkena wabak, contohnya bisnes-bisnes dan perniagaan-perniagaan, itu semua affected. Dan begitu juga dalam bidang sukan, sabar, lagi 2 match nak angkat cup, dah terpaksa kena sabar kan. Orang kalau tak dah boleh angkat cup. Nah, jadi penyokong Liverpool harap bersabar selama 30 tahun, lagi 2 game aja, tapi terpaksalah kena sabar sampai April. Itu pun tak tahu nasib, sama ada Premier League tu nak void ataupun nak diserahkan kepada pasukan tersebut dah sebut nama tadi. Baik, seterusnya hak-hak yang harus dan wajib seorang Islam itu untuk pelihara ialah jirannya, khususnya jiran, ialah dia membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Tadi itu secara umum, dan ini secara khususnya kalau ada umpatan-umpatan, kalau ada orang sebarkan tentang keburukan kepada keluarga anda, yang disebarkan itu merupakan jiran kamu, maka kata Nabi, jangan balas. Jangan balas, haruslah kita bersabar. Kalaupun kita rasa, of course
jadi di mana jalan keluarnya? Orang akan tanya, takkan kita nak sabar je sampai bila? Dan kita ini masyarakat sivil, ada undang-undang, kita ada platform-platform, dan kita ada tempat untuk kita mengadu. Kalau di Singapura ada undang-undang, jangan kita ambil undang-undang di tangan kita sendiri. Jangan kita balas kalau hari ini dia Simba, kalau dia cuci cuci pokok dia dekat luar, sampai dia cuci sekali kita punya kasut-kasut, jangan balas pula, kita lempar minyak pula kan. Jangan balas kemudaratan dengan kemudaratan, tetapi haruslah kita komplain kepada pihak yang berwenang. Lebih baik, itulah cara sekarang lah, cara sivilnya, supaya pihak-pihak berkuasa lah mengambil tindakan-tindakan yang sesuai. Ya, mungkin dalam beberapa minggu lepas kita baca surat khabar lah, yang saya perasan bahawa ada 2 high profile case di mana di antara jiran-jiran tu gaduh, akhirnya settle juga. Satu di Punggol, terbilang pula satu di Punggol dan satu lagi di tempat lain, di mana settle kes tu setelah bertahun-tahun tak settle. Tahun Kaunsil pun dah masuk campur, polis dah masuk campur, tak settle. Tapi sekarang dah settle. Macam mana settle? Senang je, salah satu pindah. Itulah, kadang-kadang pindah pun bagus. Kalau kau tak suka, kau pindah lah. Kalau tak nak bising-bising, pindah belakang hospital, macam itulah ya. Jadi ada kala kita kalau dah terlalu diuji kesabaran ke tahap yang tertinggi, maka kita perlu buat pendekatan. Ada kala mengalah bukan bermaksud kalah, tetapi kita memelihara iman kita ya. Dan seterusnya adalah ini kedua yang terakhir, ialah untuk memberi salam. Memberi salam kepada jiran Islam kita, dan jiran yang bukan Islam kita, non Muslim, kita greet lah dengan ucapan hello, good morning, how are you. A simple gesture, mereka akan appreciate, dan ada kalanya mereka akan ingat kita sampai bila-bila. Kerana sekarang ini pendekatan berbeza dengan pendekatan dulu di antara jiran, spirit community itu memang terselah. Tapi kalau sekarang kita mungkin ambil sedikit-sedikit lah janji, jangan tinggalkan semua dan jangan tak buat semua. Ni ada satu kaedah, jangan kita tak buat semua dan jangan juga kita tinggalkan semua. Maknanya mana yang boleh kita lakukan, kita lakukan. Kalau at that point of time kita terserempak jiran kita dalam lift, tegurlah, walaupun dia tinggal di tingkat 20, kita tinggal di tingkat 5. Habis Ustaz, kalau ikut tadi definasi, itu bukan jiran kita, itu dah bukan ke rumah ke 40. Tidak. Ada pendapat ulama juga seperti mana yang dipegang oleh Al-Alusi. Imam Al-Alusi kata sebenarnya jiran, had jiran, proximity itu close ataupun tidak, dia kembali kepada uruf, iaitu kembali kepada setting zaman sekarang inilah. Kalaulah Punggol 21 itu semua kita anggap jiran, maka jiranlah itu semua. Kalau nanti bila kita solat tarawih bersama-sama di bawah kolong ke apa, itu adalah jiran kita, maka kita hormati dan kita greet, supaya itu semua kita menjalankanlah hak kita sebagai seorang jiran terhadap jiran. Dan yang terakhir, kalaulah jiran kita itu meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan sahaja kita ziarah, tetapi dituntut kita buat lebih daripada itu. Kita offer apa segala jenis bantuan yang boleh kita offer, dan diletakkan di sini kita ikut sekali jenazahnya. Maksudnya kita usung sekali jenazahnya sampai ke perkuburan, menunjukkan betapa kita memuliakan dan sayang jiran kita ya. Mudah-mudahan segala apa yang kita kongsikan di sini dapat kita apply ataupun dapat kita amalkan, kerana sekali lagi jiran ini penting di dalam Islam. Kita mulakanlah dari diri kita. Kita jangan tunggu jiran kita yang nak buat baik kat kita, kerana ibda binafsik thumma bi man ta'ul, kata Nabi, mulakan daripada kamu. Kalau kita nak satu perubahan berlaku dalam diri kita atau masyarakat kita, kita harus buat dulu, nanti orang lain ikut. Kita kalau buat dulu, orang lain tengok, dia akan rasa macam sebersalah, ataupun dia automatiknya akan buat baik dengan kita. Jadi kita buat, kalaulah sebelum ini tak ada aktiviti hantar-hantar makan waktu Ramadan, maka mulakanlah Ramadan ini kamu hantar makan. Ada bubur ekstra, kasih kat jiran. Cuma jangan kasih 10 jiran, banyak pula nak ambil kat masjid nanti. Jadi satu sahaja kamu ambil, pilih yang terdekat, berikan. Kalau kamu ada makanan-makanan yang kamu masak, sharekan. Itu seperti mana yang diajarkan oleh orang tua saya lah. Dulu pun kita waktu tinggal di rumah, kita masak satu jenis. Contohnya ibu saya masak mi siam untuk buka puasa lah hari tu. Jadi mi siam tu dimasak untuk 7 rumah orang-orang Islam yang ketika itu ada jiran-jiran saya, ada 7, banyak. Jadi dikerahkan semua adik-beradik saya untuk hantar.
Jadi jam 7 tu semua hantar naik basikal, jalan. Jadi bila kita kasih misiam tu dikerahkan kepada 7 rumah, 7 rumah tu akan kasih balik. Kontainer tu tak akan kosong biasanya. Jadi mereka akan pakai balik kontainer kita ke apa, dia akan kasih kepada kita, dapatlah 7 jenis makanan. Tak keuntung. Ini contoh je, contoh. Jadi masak satu misiam, tapi dapat balik, dapat sate dendeng, dapat mi goreng, dapat nasi lemak. Itu contoh tuan-tuan. Maknanya keberkatan tu akan ada, makanan akan bertambah, dan jiran akan rasa sukalah ataupun selesa dengan kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Qul qouli hadza, saya sampai sini sahaja. Yang baik datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.